Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberikan salam, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang bersama dengan kita pada malam ini di dalam talian, sama ada di live Facebook, di IG dan juga di Zoom. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita doakan semoga Allah memberkati kelas kita pada malam ini, dan pada malam ini kita akan sambung kembali pengajian siri tadabbur surah Al-Maidah yang pada minggu lepas kita pause sementara sebab saya ke Indonesia, dan alhamdulillah pada minggu ini kita dapat sambung kembali dan kita dah sampai kepada perbahasan ayat yang ke-11. Jadi hari ini insya-Allah kita akan sambung dan mengulas tentang makna dan faedah yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-12, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 insya-Allah. Jadi kepada hadirin hadirat semua yang bersama kita pada malam ini, digalakkan untuk membawa bersama Al-Quran ataupun bersama dengan mereka itu terjematul Quran, dan insya-Allah kita akan ulas ataupun kita akan berikan faedah-faedah tentang ayat ini yang boleh kita semua ambil iktibar. Permulaannya kita akan sentuh tentang ayat. Kita akan bacakan dulu ayat yang kita akan kupas pada hari ini. Kemudian kita akan sentuh tentang maksud umum ayat tersebut, dan kemudian kita akan sentuh tentang faedah tarbiyah yang kita boleh ambil daripada ayat tersebut dan juga faedah ilmiah. Jika pada ayat itu ada qiraat yang berbeza yang boleh kita ambil ataupun memberi kesan kepada mafhum ayat, insya-Allah kita juga akan kupas. Jadi bersama kita pada malam ini ayat yang ke-12, 13 dan 14 daripada surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ
فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Alright. So kita akan sentuh tentang maksud umum daripada ayat-ayat yang dicerita ataupun dibacakan sebentar tadi. Allah Azza wa Jal beritahu kepada kita bahawa Allah telah mengambil perjanjian daripada umat-umat terdahulu daripada kalangan Yahudi dan juga Ansar. Dan satu perjanjian yang kita katakan bahasa Arab kita panggil sebagai ahd muakkad, satu perjanjian yang mesti untuk dilunaskan, satu perjanjian yang penting, yang mana perjanjian tersebut telah dimeterai bersama dengan 12 kepala ataupun 12 kapla-kapla 12 ketua-ketua Bani Israel, yang setiap daripada ketua Bani Israel tersebut dia mengambil perjanjian tersebut, dan orang-orang di bawah mereka ini, klan-klan mereka ini perlu untuk berbai'ah. Berbai'ah ni maksudnya berjanji setia untuk dengar, untuk patuh dan untuk melunaskan perjanjian yang mereka lakukan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian tersebut menuntut kepada mereka untuk melunaskan, yang mana Allah Subhanahu wa taala kata kepada Bani Israel, Allah akan bersama dengan mereka, maksudnya pertolongan Allah itu akan bersama dengan mereka sekiranya mereka bangkit untuk menjaga apa yang telah mereka meterai perjanjian tersebut bersama dengan Allah. Antara kandungan perjanjian tersebut adalah mereka kena jaga salat seperti mana yang dituntut, mereka kena menunaikan zakat kepada mereka yang berhak. Ini menunjukkan bahawa dua rukun Islam ni memang sudah ada pada umat-umat yang terdahulu. Allah tuntut mereka juga untuk beriman dengan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka dan membantu rasul-rasul mereka melawan musuh-musuh mereka. Mereka juga telah berjanji dengan Allah untuk berinfak di jalan Allah untuk mendapat keredaan Allah. Tak banyak apa yang mereka janji kepada Allah. Yang solat, zakat, iman dengan Rasulullah, bantu mereka berinfak di jalan Allah. 5 je. Sekiranya mereka melakukan ini, mereka jaga janji mereka dengan Allah ini, maka Allah akan memaafkan dosa-dosa mereka dan Allah akan mengurniakan kepada mereka syurga-syurga indah yang mengalir di bawahnya air-air sungai yang tersedia di dalamnya istana-istana. Dan sesiapa yang melanggar perjanjian tersebut dan kufur dengannya, maka mereka telah tersesat daripada jalan yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beritahu, disebabkan orang-orang Yahudi dulu, Bani Israel dulu, mereka telah memungkiri janji mereka, maka Allah telah menjauhi mereka daripada rahmat Allah. Allah telah melaknat mereka. Laknat ni maksudnya jauh daripada rahmat Allah. Allah telah menjadikan hati-hati mereka keras. Keras seperti batu, sehingga mereka tidak mendapat pengajaran. Susah nak masuk cahaya hidayah. Yang tak ada kebaikan, sehingga membuatkan akhirnya mereka menyimpang, mereka menyeleweng, sampai mereka tergamak untuk mengubah kalamullah di dalam kitab suci Taurat. Mereka meninggalkan sebahagian besar syariat yang telah diwahyukan kepada mereka secara sengaja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
berbicara dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhati-hati dengan kaum Yahudi ini yang sampai kepada hari tersebut, bahkan sampai ke hari ini mereka masih lagi ada perancangan tipu daya, khianat, kecuali sebahagian kecil sahaja daripada mereka. Sebahagian kecil sahaja yang masih menjaga perjanjian tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengampunkan kaum-kaum tersebut, berpaling daripada Yahudi-Yahudi yang sentiasa cuba berkhianat. Dan Allah beritahu, Allah suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan bahawa dia juga telah menerima ataupun mengambil perjanjian daripada orang-orang Kristian yang mendakwa mereka ini Nasara. Nasara itu Kristian. Supaya mereka juga mentaati Allah, supaya mereka juga mengikuti seruan rasul-rasul mereka. Mereka juga meninggalkan sebahagian besar syariat wahyu Nabi mereka secara sengaja. Maka Allah berikan mereka balasan, menjadikan mereka ini saling ada perasaan benci-membenci, menjadikan mereka ini perpecahan sehinggalah hari kekiamat. Allah beritahu ini kerana apa yang mereka lakukan di dunia, dan itu balasannya di dunia, dan di akhirat nanti juga mereka akan diazab. Bila kita lihat ayat ini yang menceritakan tentang perjanjian yang Allah ambil terhadap umat-umat terdahulu daripada kaum Yahudi dan juga Nasrani, kita nak tengok kesinambungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Bila mana sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman supaya memegang perjanjiannya, supaya jaga perjanjian yang mereka telah lakukan dengan Allah. Kita tengok apa yang Allah telah janji ataupun perjanjian orang beriman dengan mereka. Sebab apa yang disebut sebelumnya itu adalah apa yang Allah telah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Maka Allah ingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya janji setia mereka yang telah mereka ambil bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bai'ah yang mereka lakukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga elok-elok, tunaikan haknya, jalankan kewajipan dengan penuh keadilan. Allah ingatkan kepada mereka tentang orang-orang beriman ini tentang nikmat-nikmat Allah. Kan ayat-ayat sebelumnya ada tentang wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kamu, sama ada yang kamu nampak material, secara material ataupun tidak. Terutamanya nikmat hidayah, nikmat iman, yang mana nikmat iman ini tidak akan mampu untuk ditukar ganti. Kalau nikmat harta benda, nikmat material yang kita miliki pada hari ini, kalau hilang, hilanglah. Kalau dia telah lesap daripada dunia, is gone. Dan harta ini ataupun material nikmat yang kita ada dari sudut luaran ini, kalau kita tak gunakan ke jalan kebaikan, dia tak boleh mampu membawa kita ke syurga. Tetapi hakikat kunci syurga yang boleh menjamin kita terselamat daripada api neraka, membawa kita ke jalan kebahagiaan yang sebenarnya, seperti kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, adalah
nikmat iman dan Islam. Dan itu nikmat yang tak boleh ditukar ganti. Sebab tu Allah sebut tentang ahli-ahli syurga bila mana mereka dah masuk syurga Allah nanti. Apa perkataan yang mereka ucapkan? Mereka akan kata alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami jalan hidayah. Kalau tak kerana hidayah itu, kami tak akan berada di sini. Jadi ingat nikmat-nikmat tersebut. Allah ingatkan kepada orang yang beriman, jaga janji setia kamu, jaga perjanjian kamu yang kamu ambil dengan Allah dan Rasul. Dan Allah ingatkan tentang bagaimana perjanjian orang Yahudi dan Kristian yang terdahulu. Mereka yang telah memungkiri janji Allah. Jadi pada ayat walaqad akhadallahu mithaqa bani Israil, ayat yang ke-12 itu, Allah sebut ayat ini dengan ayat wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi sebelum itu, yang mana Allah sebut ayat ini yang menceritakan tentang perjanjian dengan Bani Israel selepas daripada ayat yang Allah cerita tentang perjanjian dengan orang-orang Islam. Kalau kita ingat pada perbahasan ayat yang lepas, sebagai satu peringatan supaya orang-orang Islam jangan buat perjanjian ini seperti perjanjian orang Yahudi dulu, yang mereka abaikan, yang mereka pijak-pijak. Bahkan jadilah orang beriman, orang Islam, yang mana mereka menjaga perjanjian dengan Allah. Jangan sesekali mereka, kita kata apa, mungkiri janji yang mereka telah lakukan. Walaqad akhadallahu mithaqa bani Israil. Ayat yang ke-12 tu, Allah telah mengambil satu perjanjian berat. Nak perjanjian iman bukan satu perjanjian yang mudah. Walaupun dia mudah untuk dilafazkan dengan lidah kita. Tetapi cuba kita ingat apa bai'ah-bai'ah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka berjanji untuk bersama dengan Nabi dalam keadaan senang dan susah. Mereka berjanji untuk mempertahankan Nabi, untuk membantu Nabi. Bukan mudah. Sebab kita nak berjanji yang mengorbankan kepentingan kita, it's not easy to be done. Kalau apa-apa perjanjian, apa-apa komitmen yang tidak memerlukan pengorbanan daripada pihak kita, itu mungkin mudah untuk nak dilakukan. Saya ambil contoh, biasalah perjanjian antara suami dan isteri. Suami dan isteri biasanya dengan akad itu mereka telah berjanji untuk saling setia, saling menunaikan tanggungjawab hak masing-masing. Tetapi kita tengok pada hari ini bukan mudah untuk menjaga perjanjian tersebut. Akan sampai satu tahap masing-masing akan dengan egonya, kan, masing-masing tak akan mampu untuk nak tahu, dia tahu daripada sudut agamanya begitu dan begini, tetapi nak betul-betul nak korbankan ego kita misalnya, ataupun nak kena korbankan kepentingan kita, mungkin juga nak korbankan sedikit wang ringgit kita untuk pasangan kita, walaupun kita ada perjanjian itu. Nikah itu adalah satu perjanjian. Sebab itu kita panggil sebagai aqdun nikah. Akad yang orang Melayu terjemah sebut sebagai akad nikah. Akad itu satu perjanjian. An-nikah. Bukan mudah. Tapi ramai hari ini kita tengok pasangan yang bercerai-berai. Bukan nak kata bercerai-berai itu satu
kata ada kelemahan daripada mana-mana. Tapi di situ ada terletak bahawa satu pengajaran bukan mudah baik suami, baik isteri untuk menjaga perjanjian tersebut. Ini kan nak membantu Nabi SAW dengan harta, dengan jiwa, dengan nyawa, dengan darah, meletakkan Nabi SAW mengatasi segala kepentingan diri. Ingat mudah? Tak mudah. Ambil contoh, seorang anak dia tahu mak ayah dia always di atas. Kita pun kadang-kadang dengan mak ayah kita, walaupun kita tahu kita kena utamakan mereka, walaupun kita belajar dan kita tahu mereka itu sentiasa kita kena junjung dalam perkara yang baik, tapi ada kalanya kita tewas dengan syaitan. Mungkin emosi kita tak stabil. Mungkin ketika itu kita nak mendahulukan kepentingan diri. Mungkin ketika itu kita ada urusan-urusan peribadi yang kita kebelakangkan mereka. Bukan mudah. Begitu juga dengan suami dan isteri. Sebab tu Allah ingatkan bahawa janji nak jaga agama ini bukan satu benda yang ringan. So ini bukan antara janji antara suami dan isteri. Ini bukan perjanjian antara sahabat dengan sahabat-sahabatnya. No. This is perjanjian between you and your God. Allah ingatkan bila Allah kata wa ba'athna minhum 12 naqiba. Bani Israel dulu ada 12 kabilah. 12 kabilah tu datang daripada anak-anak Nabi Yaqub. Ada 12 anak. Daripada situ datang 12 kabilah. Yang mana setiap daripada ketua mereka ini membawa bai'ah daripada kabilah-kabilah mereka untuk melunaskan, melangsaikan perjanjian yang mereka telah lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah inni ma'akum. Allah kata kat Bani Israel, aku akan jaga kamu. Aku akan bantu kamu. La in aqamtumus salata wa ataitumuz zakah. Sekiranya kamu, wahai Bani Israel, jaga salat dengan baik, zahir dan batin, dan kamu wa ataitumuz zakah, kamu memberikan zakat kepada mereka yang berhak, seperti mana yang diperintahkan. Kat sini kita boleh tengok bahawa salat dan zakat itu tidak boleh dipisahkan. Kebanyakan ayat yang menyentuh tentang salat di dalam Al-Quran disertakan juga dengan zakat. Dan inilah yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sanggup memerangi golongan yang enggan memberikan zakat selepas kewafatan Nabi SAW. Kerana Abu Bakar kata, demi Allah, aku akan perangi mereka yang memisahkan antara salat dan zakat. Sedangkan di dalam Al-Quran, Allah selalu menyebut antara salat dan zakat. Tidak boleh dipisahkan. Penting benda ni sebab ramai orang culas dalam bab zakat. Ramai orang culas dalam bab salat. Tengok hari ni ummah. Ummah yang menjaga salatnya tidak ramai. Nak jaga salat, especially lelaki, salat jamaah di masjid, tak ramai. Walaupun daripada kalangan mereka yang belajar tentang sunnah, mereka yang minat dengan dakwah sunnah, nak jaga salat sebagaimana yang Allah dan Rasulnya ajar dan perintah kepada kita pun susah kita nak buat. Pada waktunya, mendahulukan salat itu lebih daripada segala-galanya, kita tak mampu lakukan. Dengan alasan itu dan ini, sibuk, mesyuarat itu ini. Itu sangat dikesalilah. Wa amantum birusuli. Dan juga sekiranya kamu membenarkan Rasul-Rasulku dengan apa yang mereka bawakan daripada wahyu, kamu patuh kepada mereka,
Kamu tidak memilih-memilih, tak memilih-milih syariat yang dibawa mereka. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka ambil apa yang mereka nak, mereka tinggalkan apa yang mereka tak nak. Dan ini berlaku juga pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita mendapati ramai daripada umat-umat Islam yang mereka ambil apa yang mereka nak, yang mereka tak ambil, yang mereka tak nak, mereka tinggalkan. Kemudian bagi alasan belum sampai hidayah, belum sampai masa, belum sampai seru. Sebab utamakan hawa nafsu sendiri. Mereka tahu kebenaran itu. Jangan jadi seperti orang Yahudi. Tahu akan kebenaran tapi mereka tinggalkan. Jangan pilih-pilih Rasul. Yahudi, jangan kau hanya terima Nabi Musa, kau tolak Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Wahai Kristian, jangan kamu terima Nabi Isa dan kamu tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'azzartumuhum, kamu bantu mereka melawan musuh-musuh mereka. Ini juga yang Allah telah perintahkan kepada kita dalam suratul Fatah. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruh wa tuwaqqiruh. Kami utuskan kepada kamu seorang saksi, seorang yang membawa berita peringatan supaya kalian beriman dengan Allah dan kamu memuliakannya dan kamu membantunya. Wa aqradtumullaha qardan hasana. Wa aqradtumullah ni semua dalam ayat 12 ni. Wa aqradtumullaha qardan hasana. Begitu juga ini yang kita sebut yang kelima, kalaulah mereka berinfak fi sabilillah dengan penuh keikhlasan, penuh kejujuran, semata-mata untuk nak mendapatkan keridaan Allah. Bukan semata-mata, bukan untuk nak dapatkan pujian orang, bukan nak dapat nak bermegah-megah dengan orang, tapi kita hanya nak pahala dan ganjaran daripada Allah. Apa Allah kata? Apa ganjarannya? La ukaffiranna ankum sayyiatikum. Kalaulah kamu menjaga lima perkara ini yang Allah telah tuntut daripada kamu, maka kemaafanku akan menutupi dosa-dosamu. La ukaffiranna ankum. Takfir maksudnya tamhu, maksudnya memadam, hilang, delete segala keburukan-keburukan kamu. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan aku akan masukkan kamu pada hari kiamat kelak di dalam syurga yang mengalir di bawah pohon-pohonnya, mengalir di bawah istana-istananya, syurga, air-air sungai yang indah. Faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa yang menyanggahi perjanjian ini, mengingkari, mengkufuri dia, maka dia telah tergelincir daripada jalan yang jelas, daripada siratul mustaqim, jalan yang lurus. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum. Ayat yang seterusnya, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu haddan mimma dhukiru bih wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu 'anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Ayat 13. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum, dan disebabkan mereka ini tidak memenuhi perjanjian mereka, yakni kaum Yahudi ini yang telah mereka ambil dengan Allah, maka kami jauhkan mereka. La'annahum, laknat kami kepada mereka. Laknat di bahasa Arab maksudnya tarada, at-tard, jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada kebenaran, jauh daripada petunjuk Allah. Waja'alna qulubahum qasiyah. Waja'alnahum, dalam satu qiraat dibaca waja'alnahum qulubahum qasiyah. Yang kita baca ni qiraat Hafs. Waja'alna qulubahum qasiyah. Qasiyah ni maksudnya dari segi ayat bahasa Arab dia adalah isim fa'il.
daripada kalimah qasa. Qasa yaksu. Maksud dia hati yang qulubul qasiyah, hati yang keras. Maksudnya hati yang tebal, yang yang dicabut daripadanya perasaan belas dan juga rahmat. Tetapi dengan membaca qulubahum qasiyah, qasiyah, maksud dia adalah dalam bahasa Arab kita panggil sebagai mubalaghah. Mubalaghah ni ada unsur-unsur berlebih lah. Dia lebih kuat lah, maksud dia ni lebih dahsyat daripada qasiyah. Qasiyah ni maksudnya buruk, busuk lah. Maka hati yang qasiyah adalah hati yang mereka tidak memiliki iman, yang telah bercampur dengan najis kufur. Dia adalah hati yang rosak. So qiraat qulubahum qasiyah dia lebih kuat maksudnya daripada qiraat qulubahum qasiyah, walaupun maksudnya sama tetapi dia ada unsur over sikit. Dan disebabkan mereka ini tidak menjaga perjanjian mereka, maka kami balas mereka dengan menjadikan mereka, hati-hati mereka ini dengan hati yang keras, yang tercabut daripadanya kebaikan. Bila dah balutan, dalam hadis Nabi SAW pun ada bagi tahu tentang hati, jantung hati orang yang buat maksiat ini. Satu maksiat mereka lakukan akan ada titik hitam. Makin banyak maksiat kita lakukan, makin banyak titik hitam tersebut. Sampailah mungkin dia telah menutupi hati kita. Dan bila dah sampai ke tahap tu, nak masuk hidayah Allah memang susah. Seolah-olah kehitaman tersebut dia telah membalut hati kita. Jangan pula tengok kan. Kita tengok orang tu buat maksiat, cek-cek jantung dia tak hitam pun, nampak merah je. Bukan lahiriah. Bukan secara luaran. Tetapi secara spiritual, secara maknawi. Orang-orang yang hati mereka ini telah keras, susah untuk mereka ini menyahut lagi seruan kebaikan. Kalau kita bagi ancaman Allah pun mereka tak takut. That's why kita tengok orang yang dah biasa dengan dosa, dah biasa dengan maksiat, nak tarik mereka, nak nasihat mereka ni susah. Bukan mudah. Sebab tu jangan kita ambil mudah dengan dosa. Sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Sebab dosa kecil ni makin banyak kita buat, makin banyak kita buat, dia makin banyak, makin tebal. Ramai orang tak perasan. Dia cuba jauh daripada dosa-dosa besar. Tetapi bila masuk dosa kecil, alah dosa kecil je. Betul. Allah itu Maha Pengampun. Banyak amalan-amalan kita yang mengampunkan dosa-dosa kecil. Tetapi tidak, kata jangan ambil mudah kalaulah dosa itu sudah tebal. Tengok apa yang menimpa orang Yahudi. Allah kata yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Disebabkan hati mereka yang telah busuk, yang telah tak ada keimanan itu, sampai mereka tergamak untuk mengubah kalam Allah yang telah diwahyukan di dalam kitab suci Taurat mereka. Mereka takwil, mereka kona, mereka pusing daripada apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Itu sama kita tengok hari ini. Kita tengok hari ini orang-orang Islam, kadang-kadang kita panggil tok-tok syekh, ustaz-ustaz pun ada, ceramah-penceramah, sesiapalah, yang mana mereka ni dah biasa dengan bidah. Mereka dah terbiasa untuk buat benda-benda yang Nabi tak ajar pun. Benda-benda sunnah yang jelas ni tak ambil berat pun. Yang mereka duk sibuk dengan mungkin zikir-zikir tok guru, dengan amalan-amalan tok syekh itu, tok syekh ini. Petunjuk Nabi SAW mula ditinggalkan. Sampaikan kalau kita advice, kita nasihat kembali kepada sunnah, tak mau terima dah. Macam-macam yang mereka akan kata pada kita, ha ni Wahabi ni, yang ni dia ingat dia yang paling terror. Dia akan kata kita menghina ulama.
Sedangkan kalau kita bawa kalam ulama yang banyak mencela apa yang mereka lakukan, mereka tak terima. Dah tutup, dah tak boleh nampak, buta. Sampai mereka duk sibuk dengan hadis-hadis yang maudhu', yang palsu. Hadis-hadis yang mungkin kita kata dhaif, yang teruk, bukanlah dhaif yang ringan-ringan ni. Sampai susah kita nak nampak mereka ini bergelumang dengan hadis-hadis yang sahih. Nak cari amalan-amalan yang hadis-hadis yang sahih tu tak banyak. Yang ada ambil sini. Nak juga cuba paksakan dengan amal, nak tarik walaupun hadis tu palsu, tak apa jugalah. Palsu tu pun dia kata dhaif biasa. Masuk juga. Susah. Bila hati sudah keras. Dan Allah ingatkan lagi orang Yahudi dulu, nasu hazzam mimma dhukiru bih. Mereka lupa dulu ni mereka ada petunjuk daripada Allah. Tapi bila mereka abaikan, maka hilanglah hidayah tersebut daripada mereka. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Wahai Muhammad, ingat mereka ini ramai lagi daripada kaum Yahudi ni yang masih berterusan dengan khianat, dengan tipu daya kepada kamu dan juga sahabat-sahabat kamu, kecuali segelintir daripada mereka. Fa'fu anhum wasfah. Let it go, wahai Muhammad. Jangan kau nak fikir sangatlah pasal mereka ni. Berpaling daripada mereka. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah perintahkan kepada kamu, wahai Muhammad, untuk memaafkan mereka, untuk mengabaikan mereka, sebab Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang-orang yang muhsin, yang buat baik. Sebahagian daripada ihsan itu adalah kita bersikap positif, let it go. Biarkan mereka yang mengacau kita, mengganggu kita. Sebab itu bukan sepatutnya sikap seorang pendakwah. Mereka yang asyik-asyik nak bergaduh ya. Bukan dengan orang Yahudi ni, dengan orang Islam pun. Bukan sikap seorang pendakwah untuk kita selalu duk provoke, selalu duk cari pasal, selalu duk hentam sana sini. Itu sesama orang Islam. Nak menjelaskan kebenaran ada caranya. Bukan dengan uslub yang menghangatkan lagi permusuhan. Ada waktunya. Bukan dah jadi macam sinonim dengan diri kita, dengan sifat-sifat tersebut, tak boleh. Orang Yahudi pun Nabi kata, dah lah. Allah kata, biarlah mereka ni. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna, dalam ayat ke-14, akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dhukiru bih fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Begitu juga sebahagian daripada orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara, sama juga. Mereka ini juga buat benda yang sama dengan orang-orang Yahudi. Fa'aghrayna bainahumul adawah, disebabkan itu balasan kami kepada mereka adalah kami jadikan di dalam hati mereka ini sifat saling dendam-berdendam, sifat marah, sifat berpecah. Sebab itulah kita tengok orang Kristian sampai hari ini pun mereka berpecah juga. Ada aliran ini, ada aliran ini. Mereka juga saling mengkafirkan antara satu sama lain. Mereka juga saling melaknat antara satu sama lain. Ayat ini juga Allah telah mentafsirkan dalam ayat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Orang yang dimurkai itu boleh masuk dalam, orang Nasrani pun boleh masuk. Waladdallin, dalam ayat tadi pun Allah sebut tentang orang Yahudi, disebabkan mereka melanggar perjanjian tersebut, akhirnya mereka tersesat. Wasawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un, dan Allah nanti akan bagi tahu pada mereka ni semua apa yang telah mereka lakukan di dunia ketika Allah nak azab mereka. Baik, kita ambil sikit faedah apa pengajaran tarbiyah yang kita boleh ambil daripada ayat ni. Baik, yang pertama, tengok ayat yang 11 ke 12 tadi. Allah kata wa ba'athna minhum 12 naqiba. Ya Allah telah utuskan, pilih daripada mereka ini 12 ketua. Selalu tak kita dengar dalam usrah dia panggil naqib. Naqib ni senang cerita ketua lah. Dari ayat ni kita boleh ambil pengajaran bahawa kita memang dalam apa juga organisasi, dalam apa yang kita lakukan, perlu ada ketua yang boleh kita reference. Ketua ni bukan semestinya seorang, tapi boleh jadi sebagai contoh lajnah penasihat, ahli majlis tertinggi, AJK dan sebagainya. Kalaulah ada apa-apa urusan, boleh berbalik untuk mencari kebaikan, nasihat daripada mereka. Yang kedua, Allah kata inni ma'akum. So bila saya sebut ayat-ayat ni, kena pantas sikit mata cek dalam ayat mana kan. Inni ma'akum, aku bersama dengan kamu. Kebersamaan ini membawa maksud kebersamaan daripada sudut bantuan, yang mana sesiapa yang mendapat bantuan daripada Allah, maka tak ada siapa pun yang boleh mengalahkannya. Dan sesiapa yang Allah tidak bersama dengannya, hidayah Allah tidak bersama dengannya, bantuan Allah tidak bersama dengannya, maka dia akan tersesat. Rugilah mereka ini. Dan orang-orang yang Allah bersama dengannya, mereka tidak akan rasa risau, mereka tidak akan merasa gentar, mereka akan rasa sentiasa tenang dan bahagia. Yang ketiga, bila Allah kata wa ataitumuz zakah, tentang bayar zakat ni, sebenarnya dalam kita memberikan zakat, menunaikan zakat, di satu pengiktirafan terhadap nikmat Allah yang beri kepada kita. Kita sedar sikit berapa banyak yang Allah telah berikan kepada kita nikmat tersebut, maka kita menjalankan tanggungjawab kita untuk, daripada sudut sosialnya, dari sudut takaful ijtima'i, dan kita bersama kongsikan sedikit harta kita ini bersama dengan umat kebaikan yang telah Allah tetapkan. Dan ini semua merupakan asas kepada iqtisad, ekonomi Islam. Suka saya nak sentuh, tapi saya tak nak sentuh panjang, tentang dalam iqtisad, dalam ekonomi Islam, dia ada filosofi dia, dia ada dia punya prinsip-prinsip. Contohnya bila kita, kenapa Allah ni marah sangat dekat orang yang buat riba? Kenapa riba ni satu dosa besar yang terkutuk, yang terlaknat? Sedangkan kadang-kadang kita tengok satu gambaran jual beli dan riba itu macam sama je dia kan. Nilai dia itu nampak macam sama. Tapi sebenarnya lah, antara asas kenapa riba ini diharamkan, selain daripada kezaliman penindasan, iaitu daripada sudut makroekonomi. Macam mana Allah nak jaga ekonomi ummah? Sebab kalau riba, dia hanya membabitkan satu pihak. Kau hutang-hutang duit dengan aku, duit dengan aku, macam tu. Tetapi bila ada unsur jual beli, dia akan melibatkan elemen of barang, dia ada pihak lain yang akan merancakkan lebih ekonomi. Walaupun kita akan nampak benda tu sama. Saya mungkin tak nak ulas panjang lah bahagian ni. So Islam dimelihat dari sudut makroekonomi. Mungkin kalau kita tengok dari segi individu, benda tu tak berapa nampak sangat. Tetapi daripada segi makroekonomi, kita akan tengok benda tu besar dan penting.
Sebab tu Nabi SAW dulu, masa sahabat dia, bila dibawa kurma yang bagus, Nabi kata, macam mana kamu dapat kurma yang bagus ni? Dia kata, kami dulu ada 2 kurma yang buruk sikit. So kami tukar dengan orang tu, kurma dia yang bagus. Sebiji kami tukar dengan 2 biji kami. 2 biji kurma kami yang tak apa elok ni, kami tukar dengan dia sebiji kurma yang elok. Dapatlah kurma ni. So Nabi kata, ada ainur riba. Ini semua riba. So Nabi bagi suggestion apa? Nabi kata, kamu jual dulu dan kamu dapatkan hasilnya, dan hasil itu kamu bagi balik. Kamu beli balik kurma ni. Kita nampak macam sama jadi kan, proses yang sama aja. Kan kamu nak dapat kurma tu lagi senang kamu tukar aja. Tapi benda tu riba. Sebab riba ni bukannya dua-dua gambar yang sama, nak kata zalim pun macam tu lah. Sama je. Tetapi daripada sudut makroekonomi, bila kita jual kurma, kita dapat tukaran, kita akan manfaat kepada pihak ketiga, pihak lain. Mereka juga akan dapat manfaat. Dan kalaulah beribu orang, berjuta orang buat benda yang sama, berinteraksi dengan interaksi jual beli yang dihalalkan, dia akan memberi impact kepada ekonomi. Ramai, dia akan membangunkan ekonomi itu secara lebih luas. Islam dia tak mahu duit ni berlegar kat satu pihak. Sebab tu Islam sebenarnya tak menggalakkan sangat simpanan. Bukanlah kata simpanan tak boleh ada kecemasan dan sebagainya, boleh. Tapi sebab tu bila simpan lebih-lebih pun kena zakat. Sebab zakat ni dia nak bagi duit tu beredar. Dia tak mau benda tu tercepuk, simpan je dalam satu inilah, satu tangan. Biar bergerak supaya benda itu berjalan dengan baik. Ada pihak boleh dapatkan manfaat dia. Apa ni? Saya tadi nak cakap sesuatu lupa. Itu lupa subhanallah. Baru je ingat 2 saat sudah lupa balik. Okay, baik, tak apa. Kita pergi kepada poin yang keempat. Bila Allah kata wa'azzartumuhum ni menunjukkan kewajipan kita untuk membantu Rasul. Sama ada setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Untuk para sahabat, mereka membantu Nabi ketika masih hidup dengan jihad. Tetapi kita membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan agamanya, dengan menyebarluaskan ilmunya. Ini semua legasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis riwayat Abi Daud, antara fadilat penuntut ilmu, Nabi kata faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Siapa yang telah mengambil, maksudnya legasi Nabi, sunnah Nabi, ilmu yang Nabi SAW ajar kepada kita dan disebarluaskan kepada orang, diajar lagi kepada orang, maka dia akan mendapat bahagian yang besar. Zaman ni mudah, alhamdulillah. Contoh, saya ini saya suka buat video-video pendek kan. Saya ajar sunnah-sunnah ringkas, saya buat muhasabah, saya ajar sikit ilmu-ilmu sunnah kepada masyarakat. Saya buat video-video 2 minit, 3 minit dalam TikTok saya biasanya. Kadang saya post kat TikTok ataupun IG, sometimes saya post kat FB. Video-video tu, walaupun saya buat di sini, the same background, yang tuan-tuan dan perempuan tengok ni, but Masya Allah, ramai yang dapat manfaat. Kan? Manfaat tu juga disebarluaskan, di-share pula oleh para pendengar. Bayangkan, alhamdulillah, satu-satu video yang saya buat tu, ada yang cecah jutaan views. Kan ada 2.5 juta, ada 1.5 juta, ada 1 juta, ada ratus-ratus ribu, ada puluh-puluh ribu. Dan bila kita fikir, kadang saya tak terfikir pun ke mana video ni, maksudnya siapa yang tengok ni kan. Kalau kita mengajar kat masjid contohnya, saya pun banyak masjid tak boleh masuk juga. Kalau kita mengajar kat masjid umpamanya, ada kebaikan, tapi ini bagi orang-orang yang susah masuk masjid ni. Mungkin faedah dia adalah pada berapa puluh orang ke berapa belah orang yang ada dalam surau atau masjid tu. Tetapi Masya Allah, dengan wasilah yang ada pada hari ini,
disebarluaskan. Kita, bukan saya saja, termasuk orang-orang yang share faedah ilmu tersebut, orang yang bagi pada orang lain supaya orang lain pun tahu dapat manfaat ilmu tu, sama semua itu Nabi kata hadzin wafir. Dia dapat satu bahagian, satu nasib, satu besar. So besar ni together. Bukan hanya satu pihak saja. Dan itu salah satu cara kita nak membantu sunnah Nabi SAW, nak membantu Nabi SAW. Normally video-video saya akan ada at least 1-2 ayat ataupun hadis Nabi SAW. Itu disiplin yang saya nak terap kepada masyarakat. Bila kita nak bercakap, biarlah atas dasar ilmu, atas dasar fakta, ada daripada hadis yang sahih, yang disebutkan sumbernya, bukan hanya cerita-cerita kosong. Alhamdulillah, Allah bantu daripada sudut tu. Kemudian Allah kata, la ukaffiranna ankum sayiatikum wa la udkhilannakum. Tengok apa balasan ganjaran yang Allah nak bagi tahu kepada orang yang jaga janji ni. Allah kata, start dia Allah kata, aku akan padam dosa kamu dan aku akan masuk ke dalam syurga. Allah mulakan dulu dengan selamatkan. Selamatkan ni maksudnya Allah padam dulu dosa. Sebab bila dah bersih daripada dosa itu, baru menjadi asbab untuk masuk ke syurga. Selagi ada dosa, susah nak masuk syurga. Dalam ilmu Islam dipanggil at-takhliyah qabla at-tahliyah. Mungkin kita kata cleaning before reward. Bersihkan dulu duri-duri, bersihkan dulu kotoran-kotoran sebelum kita sampai ke tempat yang kita inginkan. That's why sebelum kita nak berubah jadi orang baik, kita bertaubat. Kita ubah diri kita, kita minta Allah ampunkan dosa-dosa kita, sebab bila dah bersih hati kita daripada dosa-dosa, diri kita daripada maksiat-maksiat, dosa-dosa tersebut, Allah mudah nak makbulkan dosa kita. Allah mudah nak makbulkan doa-doa kita. Ibadah kita akan diterima, barulah perubahan kita ke arah kebaikan itu lebih smooth. Okay? Kemudian Allah kata, faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Sawa'as sabil. Sawa' ni maksud dia adalah pertengahan. Bukanlah pertengahan, ialah wasat. Wasat ni adalah jalan yang baik. Yang baiklah. Bukan maksud orang sekarang ni faham, kalau nak buat kebaikan, buat yang tengah-tengah. Jangan buat baik sangat, jangan buat teruk sangat. Wasat dalam bahasa Arab tidak bererti mesti pertengahan yang di antara baik dan buruk tu. Bukan semestinya. Wasat juga di dalam bahasa Arab membawa maksud the best. Kalau Allah sebut dalam surah Al-Baqarah juzuk 2 tu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu umat yang wasata. Wasata ni bukan maksudnya kami jadikan kamu umat yang tengah-tengah, yang tak baik sangat, yang tak buruk sangat. No. Kami jadikan kamu umat wasata, maksudnya umat yang terbaik. Okay. Yang ketujuh. Bila Allah kata waja'alna qulubahum qasiyah, kami jadikan kamu hati-hati yang keras. Hati ini dia ada dua jenis. Satu, hati yang lembut dan juga hati yang keras. Kau tahu hati yang lembut ke hati yang keras? Tak tahu. Bila mana seseorang hamba itu banyak lagi maksiat dia kepada Allah, maka akan semakin keras hati dia. Dan semakin dia bertaubat, dia dekat dengan Allah, hati dia akan sentiasa lembut. That's why kita akan mendapati orang-orang yang hati dia selalu bergantungan kepada Allah. Orang yang selalu ingatkan Allah, dia mudah menangis, dia mudah tersentuh, dia mudah berasa belas. That's why kunci kepada hati yang lembut adalah ketaatan kepada Allah. Banyakkan zikir kepada Allah,
banyakkan tadabbur Al-Quran. Itu semua membantu melembutkan hati kita. Dan kemudian okeylah, kita pergi kepada faedah ilmiah yang kita boleh ambil daripada ayat ni. Ingat tak tadi kita baca ayat ni, Allah kata la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakah. Menunjukkan salat dan zakat juga difardukan kepada umat-umat terdahulu, bahkan puasa pun. Rukun-rukun Islam ini ada pada umat-umat yang terdahulu. Mungkin kadarnya berbeza, caranya berbeza mengikut keadaan dan semasa, tetapi rukun Islam itu tidak berubah. Pada mereka mungkin syahadatain itu, mereka bersaksi bahawa Rasul mereka adalah Rasul yang diutuskan kepada mereka. Salat mungkin ada kadarnya, ada kaifiat ataupun rakaat yang telah ditentukan. Zakat juga begitu, ada kadar-kadar, mungkin ada perbezaan daripada segi nilai. Tetapi itulah apa yang diperjuangkan oleh Nabi dan Rasul terdahulu. Basic di rukun Islam adalah sama. Mereka juga ada haji, mereka juga ada puasa, kan? Semua sama, cara je akan berbeza. Setiap satu umat itu ada syariat yang tersendiri. So asas paksi rukun yang sama, tetapi mungkin ranting-ranting yang sedikit berbeza. Bila Allah kata wa aqradtumullaha qardan hasana, yang faedah yang ketiga, ini menunjukkan bahawa betapa mulianya Allah yang telah mengurniakan kita rezeki. Allah kata wa aqradtumullaha qardan hasana. Allah dalam ayat macam Allah berikan dulu dan Allah ganjari kemudian. Dan Allah sebutkan benda ni aqradtumullah. Iqrad ni macam orang yang menggadaikan, berniaga dengan Allah. Allah gunakan perkataan al-qard. Al-qard ni macam pinjam juga. Konteks ni macam orang yang berjual beli dengan Allah lah. Orang yang berpinjam gadai dengan Allah. Allah gunakan istilah ni kepada orang yang selalu infak fi sabilillah. Sebab orang yang berinfak fi sabilillah, Allah berjanji akan mengganjari mereka. Allah berjanji mereka ini akan dapat pulangan daripada apa yang mereka laburkan itu. Nak cerita pasal ni pun panjang, tapi kita pun tahu ini antara pahala besar yang mana disebut dalam Al-Quran. Orang yang dah mati nak kembali ke dunia untuk bersedekah, untuk memberi. Sebab masa tu dia nampak ramai orang yang buat macam tu dapat pelaburan yang super duper dahsyat. Inilah pelaburan yang tidak akan rugi. Sebab tu Allah gunakan perkataan aqradtumullah qardan hasana. Allah gunakan perkataan pinjam ini kepada orang yang berinfak. Bukan Allah nak pinjam duit kita. Dan istilah nak menggambarkan tentang besarnya amalan tersebut. La ukaffiranna. Satu isyarat la ukaffiranna, Allah akan hapuskan dosa kita. Isyarat kepada Allah. Bila Allah dah hapuskan dosa, Allah dah tak azab kita. Wala udkhilannakum jannah. Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga. Isyarat kepada ganjaran yang kamu akan dapat. This is two in one. Dosa kamu hapus, reward kamu dapat. Kita panggil contoh. Ada orang didoa supaya dia kaya. Ramai orang doa supaya dia kaya. Tapi dia tak sedar tak semestinya dia kaya itu baik. Kan? Mungkin Allah bagi dia kekayaan, dia rasa okeylah, itu reward kekayaan yang dia dapat. Tetapi
Tengok dia kaya tapi sakit macam-macam. Macam-macam musibah menimpa, ujian ini, perniagaan yang masalah, pening kepala, dia kaya pun jadi tak tenang hidup. Jadi dia hanya dapat satu bahagian, tetapi bahagian yang ujian ataupun benda-benda yang buruk tu, yang dia rasa buruk tu, masih ada kat situ. Jadi tak syok lah. The best thing is, contohnya, kalau even you kaya pun, tapi you tak ada masalah. Tak kurang ujian-ujian yang menggusarkan kita. That's the best. Sebab tu Allah gunakan ayat ini sebest nikmat. Orang tu tak ada benda buruk, hilang dosa tu daripada dia, macam hilang duri daripada dia, hilang masalah daripada dia, dan dia dapat reward syurga pula tu, kesempurnaan segala nikmat. That's why nak minta Allah, jangan hanya minta apa yang kita rasa baik, minta Allah jauhkan benda yang tak baik daripada kita. Banyak kan Nabi ajar, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzu, ya Allah aku berlindung kepada aku, minta jauh daripada aku. Benda tu penting untuk kita doa. Banyak daripada kita hanya minta doa yang, ya Allah bagilah aku, berilah aku, berilah aku. Tapi kita lupa nak minta berlindung, dijauhkan daripada certain perkara. Ini kita kena ingat. Sebab tu kalau kita nak doa, kita nak kaya sekalipun, kita doa, ya Allah berikanlah aku kekayaan selagi mana ia baik bagiku. Selagi mana dia tidak membawa aku ke arah masalah. Then apa guna kaya tapi duk ada masalah je, duk masuk penjara, duk macam-macam, duk sakit itu, duk ini, tak jadi juga, tak seronok juga. Kemudian Allah kata, wa nasu hadzan mimma dhukiru bih. Wa nasu ni terlupa, tetapi digunakan nasu ni dalam bahasa Arab fi'il madhi, benda yang dah berlalu. Satu aspek bahasa kita boleh tengok sebab apa Allah guna perkataan nasu, sebab benda yang kita lupa ni dia tak diperbaharui, dia dah lepas. Benda yang kita lupa tu benda yang dah lepas. Kita tak boleh lupa benda yang akan datang. Dan juga benda yang terlupa dia dah gone, sampai ada orang yang mungkin remind benda tu, benda yang coming datang, benda yang lepas tu gone, dah berlalu ke belakang. So digunakan perkataan yang berbentuk past tense. Dan bila Allah kata wanasu hadzam mimma, lupa ni dalam bahasa Arab, jangan ingat hanya lupa otak ni, dia ada dua makna. Satu bermaksud lupa lupa daripada sudut amali. Lupa dari sudut amali ni senang cerita, you ignore lah benda tu, abaikan, ditinggalkan. Lupa yang kedua adalah lupa ilmi. Satu amali, satu ilmi. Lupa ilmi ni lah maksudnya, orang yang lupa lah, macam saya ni lupa je kan. Itu maksud lupa nisyan dalam bahasa Arab. So bahasa Al-Quran pun guna nasu. Tak semesti dia lupa apa yang Allah bagi pada dia, tak ingat, bukan. Maksudnya dia tinggal, dia tak buat benda tu, macam seolah-olah dia dah terlupa. Itu dia guna perkataan tu. Dan kemudian apa lagi Allah kata? Allah kata dalam ayat ni, inna nasara, orang-orang Nasrani dikata kami ini adalah orang Nasara. Nasara ni, kenapa diberikan Nasara ni kepada orang Kristian? Sebab mereka ni dulu kata kami ni Nasara. Nasara ni maksud dia adalah mereka yang mendakwa mendapat pertolongan Allah. An-Nusrah. Nusrah ni pertolongan. Jadi seolah-olah mereka nak claim kami ini adalah golongan yang mendapat bantuan Allah, pertolongan Allah. Kami adalah Nasara. Nusrah.
maka Allah nak ingatkan mereka, kalaulah mereka ini orang yang Nasara, orang yang mendapat bantuan Allah, bukan ini gamaknya sifat mereka ni. Yang mereka ini tinggalkan Nabi mereka, mereka ubah agama Allah, mereka lupa perjanjian mereka dengan Allah. Ini bukan sifat orang Nasara. Ini sifat orang dalin, orang-orang yang tersesat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha. Apa yang Allah jadikan kepada orang-orang Nasrani adalah kata Allah beri kepada mereka ini adawah dan juga baghdha. Adawah ni permusuhan, baghdha ni apa dia? So ada beza di antara adawah dengan baghdha. Adawah ni permusuhan. You ada enemy. Baghdha ni lawan kepada cinta, kebencian. Yes, Allah beri kepada mereka kebencian, Allah beri kepada mereka permusuhan. Ini adalah sifat bagi orang-orang yang menyimpang daripada jalan Allah. So kita tak maulah sifat-sifat ni macam ni. Dan pada akhir kalimat tersebut Allah kata yasna'un. Apa yang mereka lakukan. Allah tahu apa yang mereka lakukan. Allah ganjari, Allah balas apa yang mereka lakukan. Yasna'un ni maksudnya apa yang mereka, manusia itu lakukan. Pada kalimah ini menjawab kepada kelompok Jabariyah. Jabariyah ni mereka yang kata manusia ni dia tak ada kuasa. Langsung tak ada choice. Kita ni macam puppet ataupun boneka. Kadang-kadang setengah golongan makrifat ni lagi lah, kita ni adalah Allah. Lagi seolah-olah macam manusia ni nothing. Kan? Ayat kalimat ini menjawab mereka yang Allah kata mereka lakukan, seolah-olah menyandarkan perbuatan itu kepada manusia. Ini bukan perbuatan Allah. Dan perbuatan jika disandarkan, dhamir itu on kepada manusia, jika sesuatu perbuatan disandarkan kepada sesiapa, maka dialah yang buat, dialah yang memilih. Golongan Jabariyah kata, manusia ini mujbar. Manusia ini dipaksa, telah ditentukan semua ni, yang kita tak ada option. Yang apa kita buat ni semua Allah yang buat ni sebenarnya. Sampai apa yang kita pilih pun. Sebab tu dipanggil sebagai golongan Jabariyah, yang manusia yang kena paksa ni. Sampai kan kalau mereka kata kalau manusia ni nak makan, nak minum pun, dia memang dah dipaksa buat macam tu lah. Kita tak ada khiyar, tak ada option kat situ. Maka yang ini, kalau kita tengok geng-geng makrifat ni, sebahagian makrifat macam tu lah. Yang lebih teruk sampai dia kata kita ini adalah manifestasi Tuhan, kita adalah Tuhan, wahdatul wujud. Senang kalau kita nak tanya mereka satu soalan. Manusia nanti ada yang azab dekat neraka kan? Ramai yang akan kena azab. Siapa yang kena azab? Allah ke yang kena azab? Mereka nak kata begitu? Tak. Manusia yang kena azab. Kan? Dan mereka diazab dengan choice mereka, dengan pilihan mereka yang mereka lakukan. This is yang membezakan. Allah berikan kepada kita ini untuk kita fikir dan kita analyse. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu sahaja dulu untuk kita pada malam ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Jumpa lagi.